Remind kata kepala air adalah ancaman yang terbesar sekarang. Jadi bagi mereka yang tinggal di mana-mana kawasan yang mempunyai kawasan tinggi, berarti itu terdedah kepada teduhan ataupun takungan mendung untuk menurunkan hujan. Hari ini adalah hari terakhir bagi ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai air pasang laut. Yang saudara dah tahu, dah kesan impaknya sangat besar, terutama di Kedah. Walaupun Jabatan Meteorologi menjangkakan pantai Kuala Muda yang akan kena, tapi akhirnya air pasang laut di Kedah melanda Kuala Kedah yang menyebabkan 866 orang dipindahkan daripada 240 keluarga. Berarti yang paling teruk adalah kena Kedah. Di Perak juga kena, di mana 70 orang dipindahkan, dan Kota Tinggi juga kena dengan 48 orang dipindahkan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, berhati-hati kerana saya fikir kata walaupun fenomena air pasang itu akan berakhir hari ini, dan kita bersyukur Alhamdulillah kerana tiada hujan lebat berlaku di sebelah pantai barat, terutama Lembah Kelang, menjadikan tiada laporan mengenai keadaan teruk di Selangor. Tapi saya tak pasti kalau ada orang di Tanjung, orang yang berada di Kuala Selangor, Sabak Bernam, Kuala Langat dan Kelang, kalau ada apa-apa boleh update je. Tapi saya tak dengar. Hari ini Bernama hanya melaporkan hanya Kedah, Perak dan Johor saja yang terimpak. Kedah yang agak teruk kerana hingga 866 orang dipindahkan daripada 240 keluarga. Kita akan memasuki musim tengkujuh. Saya bukanlah seorang ahli meteorologi, tuan-tuan, tapi oleh kerana jadi wartawan lama dan saya tengok semak tahun-tahun yang sebelumnya, dan saya masih menggunakan apa dipanggil sebagai international understanding, iaitu apabila sesuatu musim ekstrim di benua seberang sana, maka musim yang ekstrim juga akan melanda benua seberang sini. Jadi oleh kerana kita dah tahu cuaca panas melanda Eropah menjadi yang terburuk, terutama negara yang dikenali sebagai negara salji seperti Turki dan juga Greece juga mengalami kebakaran hutan yang teruk kerana musim panas pada September lalu. Jadi adalah tidak mustahil kita akan menerima tengkujuh yang buruk bagi November tahun ini. Dan tengkujuh tahun ini akan memberikan kita gambaran apa yang kita akan lalui dalam tempoh hampir 12 minggu, iaitu pada 3 November hingga penghujung hari bulan Januari yang dianggap berakhir pada season monsun timur laut ataupun tengkujuh ni. Tapi monsun timur laut sebutan akademiknya. Jadi tuan-tuan berhati-hati kerana saya masih nak mengingatkan tuan-tuan, terutama hari ini hari Sabtu, hari Ahad. Selalunya saya tak nampak sharing di Facebook kuat dalam menyedarkan masyarakat awam mengenai bahaya kepala air, bahaya apa yang dipanggil air pasang laut, bahaya tentang tengkujuh. Kerana kebiasaannya rakyat Malaysia akan berasa bersalah. Sebab orang akan anggap apabila anda berkongsi sesuatu benda, anda seperti mendoakan satu benda terjadi. Ini pun satu jenis fikiran lapuk ya tuan-tuan. Keburukan ataupun sekarang tak sebut ramalan dah tuan-tuan. Kita mempunyai banyak data science daripada hasil kajian teknologi untuk menggambarkan apa yang boleh kita buat persediaan sebelum bencana melanda. Jadi tak ramai orang nak share kerana Facebook adalah budaya dia, sama ada saudara share benda cas bagus ataupun saudara share benda bantai orang. Tapi benda-benda yang bersifat informasi yang akan meningkatkan keselamatan kita apa semua, benda yang agak kurang. Jadi saya share dengan saudara, kalau saudara ada saudara mara rakan taulan yang mana nak menghabiskan cuti hari ini dan juga cuti besok, remind kata kepala air adalah ancaman yang terbesar sekarang. Jadi bagi mereka yang tinggal di mana-mana kawasan yang mempunyai kawasan tinggi, berarti itu terdedah kepada teduhan ataupun takungan mendung untuk menurunkan hujan. Jadi semua kawasan tanah tinggi yang menawarkan pelancongan murah, iaitu mandi air terjun ni, sila jauhkan diri. Termasuk sungai-sungai biasa je. Macam saya bagi tahu semalam, ketika kita membayangkan hanya kawasan yang bersifat rekreasi yang mempunyai aliran sungai daripada puncak gunung turun ke bawah sebagai ancaman, di Kelantan sungai yang biasa saja kepala air kemarin yang hampir meragut nyawa seorang kanak-kanak berusia 12 tahun. Tetapi saya fikir dia diselamatkan oleh malaikat. Saya rasa sungai itu punya besar tuan-tuan. Tiba-tiba dia boleh sampai di tunggul, satu-satunya tunggul di tengah-tengah sungai yang membolehkan dia menumpang walaupun kiri kanan arusnya sangat laju. Jadi bila saya fikir dan saya tengok gambar tu, saya kata dia memang diselamatkan oleh malaikat. Sangat luar biasa. Kerana bagaimana sebuah sungai yang luas mempunyai tunggul
Dan dia boleh sampai di tunggu tu, tak dihanyutkan oleh air, dan mengambil masa 45 minit juga untuk menunggu air perlahan dan kemudian dia diselamatkan. Jadi tuan-tuan berhati-hatilah kerana malang tak berbau, tetapi hemat dan juga keberhati-hatian boleh dirancang. Bagi saudara juga yang memandu di jalan raya untuk perjalanan yang jauh, sama ada balik ke pantai barat ke pantai timur, hati-hati kerana cuaca hujan juga memberi risiko kepada penggunaan jalan raya. Terutama bagi mereka yang lama tak memandu, kerana setahun lebih kita tidak membuat perjalanan jarak jauh. Jadi saudara mungkin excited dan mungkin kurang alert mengenai kawasan-kawasan yang saudara lalui. Adalah mungkin kawasan satu adalah laluan angin, yang kedua adalah terdedah kepada licin apabila air hujan. Itu je saya update saudara ini untuk meningkatkan keberhati-hatian kita, kerana satu nyawa tetap satu nyawa. Satu nyawa tetap berharga bagi semua orang, walaupun hanya ditangisi oleh ibu bapa, saudara mara dan kawan rapat. Tetapi satu nyawa tetap berharga untuk semua orang. Jadi apabila kita bercakap tentang nyawa, tuan-tuan, bukanlah tentang menjaga nyawa saudara mara kita je, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita je. Dari segi maqasid syariah tu, nyawa, akal, agama, harta benda dan kesihatan adalah perkara yang perlu dilindungi dalam 5 perkara maqasid. Jadi saya sampai kepada saudara ini, dan saudara sampai kepada yang lain, dia bukanlah berita, tetapi kita mengamalkan maqasid syariah, iaitu apa yang diutamakan oleh agama, yang diunjurkan oleh agama sebagai keutamaan apabila kita bermasyarakat dalam sistem Islam.